Sebab itu pendapat yang rajih sembelit masuk balik tak batal puasa. Ini boleh admin boleh cut ni. Benda tu tak batal walaupun dah viral, tak apalah, hak disebut tu betul berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, tapi di sudut rajihnya tak batal. Ibn Rushd berkata, mazhab Abu Bakar bin Al-Munzir merupakan mazhab Abu Thawr. Bila disebut mazhab Abu Bakar Al-Munzir dan juga Abu Thawr, hadirin sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi menunjukkan kepada kita mazhab-mazhab ni bukan terhenti dengan 4 je. Hak tu kena mazhab yang besar. Mazhab yang besar 4, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Mazhab ni berpuluh mazhab. Cuma bagi kita orang awam ni, sekurang-kurangnya kita kena tahu ada 4. Ini nak menceritakan tentang keluasan ilmu Islam. Banyaklah orang nak sebut kan, Islam ni luas, Islam ni ringan, Islam ni mudah. Tetapi bila dia cerita kat orang, dia payah. Dia ambil kaul-kaul, pendapat-pendapat payah di lambak depan masyarakat, dihidang kepada orang awam, orang kampung. Jadi susah nak faham. Tak dinafikan apa yang dibentangkan itu sebahagian daripada pendapat ulama, dibentangkan juga, tetapi ambil juga pendapat-pendapat yang memudahkan masyarakat untuk beramal. Contohnya yang saya sebut mukadimah tadi, memang ada di dalam kitab salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa, dia letak bab yang pertama. Dalam kitab Ilaman Penuntut dan juga dalam kitab-kitab lain pun sebut sama. Saya baca sikit sebagai iklan sebelum kita sambung, nak bagi tuan-tuan segar sikit. Orang yang berpuasa boleh batal puasa dengan sebab 10 perkara. Pertamanya, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja, sekalipun sedikit. Setengah daripadanya seperti menelan kahak, batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menelan kahak batal. Setelah keluar daripada akhir, iaitu makhraj ha, itu makhraj ha, kahak keluar lebih atas tu, telan balik batal. Sebab apa? Masuk sesuatu ke dalam rongga. Kalau dalam matar al-Batrin, masuk ain dunia. Ain dunia itu benda seperti tahi sembelit yang telah terjujur masuk balik. Dia sebut contoh ni, kahak tahi sembelit. Sebab tu ada viral orang ngajar tahi sembelit ni batal puasa. Sebab ada lagi tak? Saya nak beritahu sebelum kita sambung hadis-hadis tadi, di mana asas yang sebahagian ulama beristihad kata tahi sembelit ke masuk sesuatu ke dalam rongga ni batal puasa. Dia bukan ada hadis tu kan, itu istihad dia. Ambil daripada hadis bab istinsyaq yang Nabi SAW bersabda, baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguhlah ketika istinsyaq. Apa makna istinsyaq? Masuk air ke dalam lubang hidung. Mudmadah, kita koma kan. Sebagian daripada perkara sunat ni, kita basuh tangan dulu, lepas tu kita koma masuk dalam lubang hidung. Nabi suruh istinsyaq ini sedut dengan kuat. Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, kecuali ketika kamu berpuasa. Okey. Daripada hadis ini menjadi hujah sebahagian daripada ulama dan mazhab kata masuk sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Hadis ni bukan cerita bab batal puasa. Jadi orang tarik, orang masuk pemasuk bab puasa dengan hadis ini. Dua tafsiran ulama. Yang pertamanya, ketika berpuasa tak boleh baligh, tak boleh bersungguh ketika masuk air ke dalam lubang hidung. Satu, itu tafsiran, andaian, ihtimal daripada sebahagian ulama. Bulan puasa boleh istinsyaq tapi jangan baligh. Kalau baligh batal puasa. Dia kata macam tu. Nabi tak sebut pun. Anda yang sebut ulama. Sebahagian yang kedua pula kata istinsyaq itu sendiri dalam ketika berpuasa tak boleh.
Daripada hadis inilah yang menjadi asas yang mengatakan masuk sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Sedangkan hadis yang jelas tak ada sebut pun masuk sesuatu dalam rongga batal. Cuma yang disebut tadi, saya sebut tadi, makan, minum, jimat, muntah dengan sengaja, ataupun dia melakukan maksiat, hak tu batal. Kerana maksiat itu dilarang dilakukan di dalam bulan puasa. Jadi masalah sembelih ini hadirin sekalian, siapa nak sembelih? Angkat tangan. Dia, ya Allah Tuhanku, aku nak qada hajat, bagilah aku sembelih. Siapa nak? Ada tak orang doa macam tu? Tak ada kan? Okey, lulus. Satu lulus. Dia tak pernah doa untuk jadikan sembelih. Ada tak? Dia memang makan pemakanan ataupun minuman yang memang dia tujuannya untuk jadikan dia sembelih. Ada tak? Doa pun tak pernah. Dia berusaha untuk jadi sembelih pun tak pernah. Tapi jadi sembelih juga secara kebetulan. Suatu takdir daripada Allah Ta'ala. Jadi yang najis itu masuk balik pun, adakah kehendak dia? Oh, dia memang nak tarik masuk balik. Tak ada. Bila orang qada hajat ni macam, sebab tu bila orang dah qada hajat dia kata lega. Sebab dia dapat keluar habis. Mana orang nak sudut balik? Tetapi jadi juga kerana sebelik, keunzuran sebelik, kerana sakit, itu di luar daripada kemampuan kita. Sebab itu pendapat yang rajih, sembelih masuk balik tak batal puasa. Ini boleh admin boleh cut ni. Benda tu tak batal walaupun dah viral, tak apalah, hak disebut tu betul berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Tapi di sudut rajihnya tak batal. Kalau tuan-tuan baca pula di dalam kitab ni selingan Fatwa Yusuf Qaradawi, dia pun bahas benda yang sama. Puasa ni orang dah puasa 1000 tahun lebih dah orang puasa. Orang tahu apa makna puasa. Benda-benda tu tak termasuk di dalam perkara yang membatalkan puasa, kecuali yang ada nas yang jelas daripada hadis Nabi, yang tu batal. Yang tak ada nas itu ijtihad. Bila sebut ijtihad, boleh kita ikut, boleh kita tak ikut, bukan mesti. Bukan dengan makna mesti.